Contohnya kita pun mulalah cari Adam. Ini contoh Adam. Jadi di bawah tajuk Adam, di bawah tajuk Adam, dia kemukakan beberapa hadis lah berserta dengan rujukannya. Ihtijaj Adam wa Musa, cerita tentang Adam berdebat dengan Musa. Okey. Jadi kita pun fikir tu, kita nak ke hadis ni? Boleh juga ambil hadis ni. Jadi kita pun nak cari hadis ihtijaj Adam wa Musa ini. Diberi kepada kita maklumat-maklumat takhrij. Bukh kaf 60 ba 31. Kaf 65 surah 20 ba 1 dan 3. K82 ba 11. K97 ba 37. Maknanya, kalau enta nak hadis ni tentang ihtijaj Adam wa Musa, enta boleh buka Bukhari, kitab yang ke-60. Tengoklah kitab yang ke-60 tu kitab apa. Bab yang ke-31. Kitab 65, surah 20. Maknanya, kitab 65 ni kitab tafsir lah. Surah ke-20. Bab 1 dan 3. Buka surah tu, lepas tu tengok bab 1, bab 3. Selain daripada itu juga dalam Bukhari, masih dalam Bukhari, kitab yang ke-82, bab 11, kitab yang ke-97, kitab Tauhid, bab yang ke-37. Jadi cuba buka tempat-tempat yang ditunjuk ni, kita akan dapati hadis berkenaan dengan ihtijaj Adam wa Musa disebut di sana secara lafaz lah. Maknanya hadis tentang ihtijaj Adam wa Musa, bila kita buka dalam Bukhari, kita akan dapat hadis itu sepenuhnya daripada Bukhari. Jadi sesuatu yang menarik lah. Jadi kita mungkin, sebab kita sekarang nak cari bahan untuk cakap, ceramah, untuk menulis artikel misalnya tentang Nabi Adam. Selain daripada Bukhari, kita boleh buka Muslim, kaf 46, 13 hingga 15. Maknanya kitab yang ke-46, hadis yang ke-13. Jadi buku ni mudahlah sebab dia simbolkan. Kaf kitab dengan kaf. Hadis dengan Berbanding dengan kitab yang sebelum ini, dia cuma, kalau Muslim ditulis mim kan, kitab Mu'jam Fahras Al-Fazil Hadis. Mim Muslim, kemudian ditulis apa? Nama kitab kan, nama kitab As-Salah, Hajj, Zakah contohnya. Tulis gitu. Lepas tu dibagi nombor. Nombor itu adalah nombor hadis. Jadi kita kadang tak berapa nak ingat apa. Jadi tapi kalau dalam buku ni dia terus bagi simbol. Muslim, kaf maknanya kitab yang ke-46, hadis yang ke-13 hingga ke-15 hadis berkaitan dengan ihtijaj Adam dan Musa. Begitu juga Abu Dawud, kaf ke-39, bab 16, Tirmizi, kaf 30, bab 2, maknanya Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, dalam Al-Muqaddimah, ini kitab yang pertama lah, bab 10, Ma apa ya? Malik, Muwatta' Malik. Kitab yang ke-46, hadis yang pertama. Ham apa? Nur Amirah, Hamim, Musnad Ahmad. Ya. Musnad Ahmad ni dia guna, cara dia begini, Sanin, Awal, Salis, Rabi', Khamis, Sadis. Dia guna tu. Maknanya Sanin, maknanya Al-Mujalladus Sani. Ataupun Al-Juz'us Sani, Sad, Safhah. Jadi mudah kita terus dapat maklumat secara tepat. Tidak lagi kita agak-agak nombor ni nombor apa,
Ini ditulis gini ni apa? Jadi tidak lagi tu, namanya jelas. Kepada Musnad Ahmad, sebab dia tidak mempunyai kitab dan bab, maka dia hanya guna jilid ke berapa, muka surat berapa. Jadi mudah. Okey. Seterusnya misal kata entah cari lagi tentang Adam ni. Adam fis sama'il ula. Nak ke hadis ni? Tengok hadis lain lah. Maka min azbil ardi fi khalqihi wa maka min malihiha. Nak ke? Kaifa sana Allahu bi tinatihi fi yaumi jumu'ah khuliqa Adam wa uskina al-jannata wa uhbita minha. Ini rasa macam berkaitan. Rasa memang nak cari hadis ni. Tentang hari Jumaat, hari Adam dicipta dan hari dia dimasukkan ke dalam syurga. Jadikan syurga tempat tinggal dia mulai Jumaat juga. Dan dia dikeluarkan, diturunkan daripada syurga pun hari Jumaat. Jadi kelebihan Jumaat. Cuba cari hadis ni. Kalau nak hadis ni, cari dalam Muskaf 7, H17, 18, Kaf 50, H27, Bud, Kaf 2, Ba 200. Demikianlah cara penggunaan kitab Miftah Kunuzis Sunnah. Tak perlu kita mempunyai lafaz ataupun sebahagian daripada lafaz hadis sebagaimana yang kita cari di tempat-tempat lain. Jadi kalau kita nak cari guna misalnya nak cari musnad, nak cari hadis dalam Musnad Ahmad, hadis apa? Hadis apa nak cari dalam Musnad Ahmad? Mesti ada hadis tertentu. Jadi nak tahu hadis ni ada tak dalam Musnad Ahmad? Jadi ada hadis tertentu. Tapi kitab ini dia menggunakan tajuk, apa jua tajuk, sebab tu dia duduk dalam kategori pertama. Maksudnya tajuk-tajuk yang maksudnya buku yang merangkumi semua tajuk mengenai agama. Dia masuk dalam bahagian tu. Jadi untuk nak cari ni, nak cari tajuk apa ni, yang paling atas ni, dia khususkan untuk tajuk apa. Ini tentang nama-nama orang lah. Okey, kalau tajuk-tajuk lain, contohnya, nak cari tentang apa? Al-Jannah. Jannah. Tentang jihad. Tulis sikit tentang jihad. Jadi carilah Jannah, jihad. Okey, kat mana mula jihad? Di sini mula jihad. Okey, di sini mula jihad. Okey, dia pun kemukakanlah beberapa topik lah. Maknanya entah akan dapat hadis yang berkait dengan topik ni. Fadlul mujahid fi sabilillah. Okey, entah nak hadis ni ke? Hadis yang berkaitan dengan ni. Kalau nak, cari daripada ni. Kemudian, rajulun mumsikun bi'inani farasihi fi sabilillah. Rajulun mu'tazilun.
Ini dibagi sebahagian. Sebahagian daripada Ustaz. ataupun Suara Ustaz slow Ustaz. hidup di sekitar tajuk hadis yang Tak dengar lah. sekitar sini. Tak dengar. Afdalul jihad. Al-jihad afdalul. Awwalu ayatin fil Quran. Fadlu fati sabi. Fadlu saum fil. Fadlu sadaqah fil. Fadlu salat wa saum sabi. Tapi salam athar sabi. Cari siang tubuh. Sil. Smooth. Halo? Dengar Ustaz. Ya Ustaz. Halo? Ya Ustaz. Ya Ustaz. Okey. Halo? Ya Ustaz. Halo? Ya, Ustaz. Boleh dengar? Boleh. Boleh? Hmm.
Kenapa tak dengar? Okey. Jadi yang apa Ana cerita tentang yang last tadi tak dengar lah ya. Ya, Ustaz. Dengar. Tak dengar Ustaz. Okey, tak apalah, lupakanlah. Kita masuk kepada al-qismus tsani, kategori yang kedua daripada kategori buku-buku hadis yang kita boleh guna untuk tariqah yang keempat, iaitu ma'rifati mawdu'il hadis. Okay. Kategori pertama adalah kitab-kitab yang terkandung di dalamnya tajuk-tajuk yang tajuk-tajuk tu maksud kesemua tajuk berkenaan dengan agama ada dalam kitab itu. Itu kitab bahagian yang pertama. Ya, al-qismul awwal. Al-musannafat allati syamalat abwabuha wa mawdu'atuha jami' abwabiddin. Okey, itu yang pertama. Yang terdiri daripada al-jawami' kan yang kita baca tu. Al-mustakhrajat al-jawami', al-mustadrakat al-jawami', al-majami', apa lagi? Apa? Lepas tu zawaid, kemudian miftah kunuzus sunnah. Okey, kita masuk kepada bahagian yang kedua. هذا القسم من المصنفات المرتبة على الأبواب. bahagian ini, bahagian هذا القسم, bahagian ini daripada buku-buku yang hadis-hadisnya disusun di bawah bab-bab ni, tajuk-tajuk bab ni. Lakinna abwabaha, lakinna abwa. لكن أبوابها وموضوعاتها لم تشمل جميع أبواب الدين. Tapi topik-topiknya, bab-babnya tidak mengandungi, tidak merangkum tashmalnya jami' abwabiddin. Wa innama syamalat aktsarul mawdu'at. Tetapi dia hanya mengandungi kebanyakan tajuk, kebanyakan topik. La siyama al-mawdu'at al-fiqhiyah, khususnya secara khusus tajuk-tajuk fiqh. Fal-ghalib 'alayha tartibuha 'ala al-abwab al-fiqhiyah. Kebiasaannya memang disusun di bawah tajuk-tajuk fiqh lah. Fataraha masalan تبدأ بكتاب الطهارة ثم الصلاة ثم بقية العبادات ثم المعاملات وهكذا بقية الأبواب المتعلقة بالأحكام والفقه. وقد يذكر فيها ما يتعلق بغير ذلك ككتاب الإيمان أو الآداب وما إلى ذلك. Nah, mungkin juga lah selain daripada kitab-kitab, selain daripada tajuk-tajuk berkait dengan hukum hakam fiqh, mungkin jugalah sebahagiannya ada menyebut tentang selain daripada tajuk fiqh lah, seperti ada juga al-iman, kitabul adab wa ma ila zalika min al-mawdu'at. Okey, daripada bahagian yang kedua ini, kategori dua ni, lahirlah buku-buku yang namanya as-sunan, al-musannafat, al-muwatta'at, المستخرجات عليها. وسأذكر النبذة عن كل مسمى من هذه المسميات وطريقة كل منها. Jadi kita akan sentuhlah secara sepintas lalu buku yang ada di sinilah, As-Sunan, Al-Musannafat, Al-Muwatta'at, Al-Mustakhrajat 'alaiha. Okey. Kita mula dengan As-Sunan dahulu. Sunan. Okey. Nur Muhammad Nur apa ni? Muhammad Nurul Fazli. Ya, saya Ustaz. Okay.
Cuba sebut satu dua kitab yang namanya Sunan. Dan Abi Daud dan Ibn Majah tu Ustaz. Okey, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasa'i. Okey, apa makna As-Sunan? Jadi sekarang ni nak tahu, kitab Sunan ni apa sebenarnya? Kita dah kenal kitab Jami' ataupun Jawami', Jawami' dia punya jamaknya. Jami' Sahih Bukhari, Jami' Sahih Muslim. Jadi buku-buku yang seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu sebenarnya hakikatnya dia adalah sebuah jami', sebuah kitab yang daripada kategori jami'. Ya? Kita dah tahulah sebab dia di dalamnya mengandungi berbagai, boleh kata kesemua topik berkenaan dengan agama ini. Semua bab berkenaan dengan agama. Jadi betul lah dia jami', dia menyeluruh. Dia merangkum semua tajuk, semua topik. Manakala As-Sunan fi istilahil muhaddisin ialah al-kutubul murattabatu ala al-abwab al-fiqhiyah. Itu ta'rif kitab Sunan. Al-kutubul murattabah ala al-abwab al-fiqhiyah. Ialah kitab yang mana hadis-hadisnya disusun di bawah tajuk-tajuk bab-bab fiqh. Kitabul salat, kitabul wudu, kitabul zakat, kitabul hajj. Wa tashtamilu ala al-ahadithil marfu'ah faqat. Satu, murattabah ala al-abwab al-fiqhiyah. Satu. Yang kedua, dia tashtamilu ala al-ahadithil marfu'ah faqat. وليس فيها شيء من الموقوف أو المقطوع لأن الموقوف والمقطوع لا يسمى سنة في اصطلاحهم ويسمى حديثا. Boleh faham tak ni? Dia hanya mengandungi hadis-hadis marfu' sahaja. Dalam Sunan hanya terdapat hadis-hadis marfu' sahaja. Tidak ada terdapat di dalamnya hadis-hadis mauquf, hadis-hadis maqtu'. Kerana mauquf dan maqtu' itu tidak dipanggil sunnah pada istilah mereka lah. Istilah muhaddisin. Walaupun dia dipanggil hadis. Kan? Hadis marfu'. Hadis mauquf. Hadis maqtu'. Okey, Anda nak tanyalah maklumat-maklumat yang sedia ada, maklumat-maklumat lama ni. Kalau tanya Anis Afikah, mana Anis? Tak ada ya? Anis tak hadir. Anis Afikah tak hadir ya? Okey, Mariah Fitriyah. Maria, mana Maria tadi? Okey, sila Maria, mana? On video. Okey, Maria.
Apa yang anda tahu mengenai hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu'? Maklumat lama lah yang sedia ada. Ataupun tak pernah ada maklumat tu. Soalan lain ke? Maria? Macam soalan lain dia. Okey, cuba Muhammad Ashraf. Ashraf ada ke? Muhammad Ashraf Ada. on video Ashraf. Kongsi sedikit tentang hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu'. Hadis marfu' ni ramai perawi sikoh. Ramai perawi sikoh. Ramai perawi sikoh. Hadis mauquf, Fariki ada ke minggu ni? Saya Ustaz. Okay, Fariki. Mana? Laptop saya tak detect kamera Ustaz. Okey, apa yang anda tahu tentang hadis mauquf, hadis maqtu' ni? Apa yang saya tahu, hadis mauquf ni dia hadis yang disandarkan kepada sahabat saja. Maksudnya dia tak ada hubung kait dengan kepada Rasulullah SAW. Betul ke Ustaz? Hadis maqtu'? Hadis maqtu' dia hadis yang disandarkan kepada seorang tabi'in. Hadis munqati'? Saya tak tahu Ustaz. Saya dah lupa. Hadis munqati' tak tahu Okay. Padahal kita dah belajar ulum hadis. Kan? Dalam ulum hadis, topik-topik yang kita belajar adalah hadis-hadis dhaif, hadis-hadis mardud. Seperti hadis apa? Hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mu'dal, hadis munqati', apa lagi? Mu'allaq, mursal, mu'dal, munqati'. Itu hadis-hadis dhaif disebabkan oleh saqtun minal isnad secara zahir, kan? Di sana ada pula
bahagian hadis-hadis yang terputus sanad tapi tak zahir lah, tak, maksudnya secara khafi, kan, seperti hadis mudallas yang kita dah belajar lah. Mursal khafi, itu antara tajuk-tajuk yang kita dah belajar berkenaan dengan istilah-istilah lah. Sebelum daripada itu, kita belajarlah jenis-jenis hadis. Kalau hadis itu memang daripada mulut Rasulullah ataupun cerita tentang perbuatan Rasulullah, itu orang panggil marfu'. Hukumnya marfu', maknanya diangkat sampai kepada Rasulullah. Disandarkan kata-kata itu kepada Rasulullah yang kata. Disandarkan perbuatan tu Rasulullah yang buat. Ada kalanya hadis itu dia terhenti pada sahabi, dia tak sampai kepada Rasulullah. Abu Hurairah kata, Ibnu Mas'ud kata, Ibnu Abbas kata, kan? Anas bin Malik yang kata, Aisyah kata, Abu Bakar yang kata, Umar yang kata. Dia tak kata qala Rasulullah, sami'tu Umar qala kaza kaza kaza. Sebab kata-kata Umar, kata-kata Abu Bakar, kata-kata sahabat-sahabat memang dipindahkan, dinakal, dinukil, kan, dinukil, dicerita, dibawa, diriwayat. Macam kita menceritakan kata-kata ayah kita, kata-kata mak kita. Dalam bab ini, ayah saya pernah kata gini. Kan? Jadi kita pindahkan kata-kata ayah. Sebab dia mempunyai makna, kan? Kata-kata yang punya nilai. Bernilai sangat kata-kata orang ni. Jadi kita pun dari satu zaman ke satu zaman sering kali dipindahkan, dinukilkan, kan. Demikianlah kalau, apalagi kalau kata-kata tu kata-kata orang yang paling maknanya orang yang paling mulia zaman kehidupan dia, iaitu zaman sahabat. Yang Rasulullah puji, kan, yang Rasulullah kata khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun umat yang pernah lahir di dunia ini ialah generasi sahabat lah. Ya. Jadi kata-kata itu mempunyai nilai. Kita seringkali menyebut, memindahkan, menghikayatkan. Seringkali kita notakan dia, kan. Kata-kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Contoh, ya, hisablah, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah. Ada makna tak hadis tu, kata-kata tu? Ada makna. Kerana ia adalah kata-kata Umar. Orang panggil hadis hatta. Dan benda tu dipanggil hadis. Hadis mauquf. Jadi itulah maksud hadis mauquf. Okey, kalau hadis mauquf ni sahih ke dhaif? Dia samalah. Hadis mauquf ke, hadis marfu' ke, hadis maqtu' ke, dari segi status kesahihannya, kita kena nilai lah. Kita kena nilai melalui riwayat. Siapa yang cerita kata-kata Umar? Siapa yang bawa? Siapa yang nukilkan? Siapa yang riwayat? Oh, ada dalam Bukhari. Bukhari kata an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, qala Umar. Maka kalau itulah sanadnya, maka kata-kata Umar itu adalah kata-kata yang sahih. Memang Umar yang mengatakan benda itu. Bukan bermakna bila mauquf tidak sahih. Marfu' baru sahih. La. Hadis marfu' adalah sebuah hadis yang kata-katanya atau perbuatannya disandarkan kepada Nabi. Bukan kata-kata sahabat lah, kata-kata Nabi. Okey. Apakah bila ianya kata-kata Nabi maka sungguhnya sahih? La. Banyak hadis yang tidak sahih. Kan? Jadi kesahihannya hendaklah diukur, dinilai kepada siapa yang membawanya. Bagaimana sanad? Sanad yang sahih, sanad yang lemah, sanad yang terputus. Jadi bergantung kepada situasi sanad itu. Kalau sahih, maka sahihlah hadis marfu' itu. Sebagaimana kalau sahih sanad mauquf,
maka sahihlah hadis mauquf itu. Demikianlah hadis maqtu'. Maqtu' ini maknanya dia terputus pada takat tabi'i sahaja. Tak sampai kepada kata-kata, tak sampai kepada generasi yang selepas itu. Maknanya satu nukilan dipindahkan daripada Al-Hasanul Basri. Kata-kata Hasan Basri. Banyak orang pindah kata-kata Hasan Basri. Dia mempunyai nilai. Kan? Orang tanya Hasan Basri, macam mana lah kalau kita nak jadi seorang yang misalnya apa, nak jadi seorang yang kaya misalnya, nak jadi seorang yang nak jadi seorang yang kuat ingatan, ya. Nak jadi seorang yang jadi Hasan Basri kata hendaklah banyak beristighfar. Jadi nasihat ataupun kata-kata yang keluar daripada mulut Hasan Basri itu bermakna, bernilai, bererti bagi orang yang selepas itulah. Jadi kata-kata itu dipanggil hadis, tetapi hadis maqtu'. Betul ke, sahih ke hadis itu sehingga kepada Hasan Basri? Lihatlah kepada sanadnya. Kalau sanadnya sahih, maka sahihlah kata-kata Hasan Basri. Kalau sanadnya direka, sanadnya terputus, maka kita tak boleh mengatakan ia adalah kata-kata Hasan Basri. Boleh ya? Jelas? Jelas ya? Jelas. Biar kita betul-betul faham. Jangan kita keliru. Marfu'. Kalau marfu', kalau mauquf. Kalau mauquf tak sahih. Bukan. Dia mauquf marfu' tu maknanya dia kata-kata siapa? Terhenti kepada setakat mana? Diangkat kepada Rasulullah, menjadi kata-kata Rasulullah. Itu kau panggil hadis marfu'. Jadi hukumnya kena tengoklah. Kena nilailah. Kena kajilah. Kalau sahih, sahihlah. Wa kadzalika, kata-kata Umar, kata-kata Abu Bakar. Kajilah sanad dia. Kalau betul, betul lah. Kata-kata itu sampai kepada Umar. Ia memang kata-kata Umar yang benar, yang sahih. Ya. Okey. Apa yang kita pindahkan daripada Hasan Basri tadi, memang itulah kata-kata Hasan Basri. Kerana dia dipindahkan melalui sanad yang sahih. Sehingga kepada Hasan Basri. Okey. Kita balik kepada buku kita. Sunan tadi ini. Jadi dia kata kitab Sunan ini dipanggil Sunan sebab apa? Sebab dia hanya mengandungi hadis-hadis yang marfu'. Hadis-hadis mauquf tak ada dalam tu. Hadis-hadis maqtu', kata-kata Umar, kata-kata Abu Hurairah, hadis mauquf, kata-kata Hasan Basri, kata-kata Sa'id bin Musayyab, tak ada dalam tu. Kalau ada pun tak banyak. Ya, yang banyaknya hadis marfu'. Kerana itulah yang dianggap sunnah. Sunnah ini adalah ima usira anin nabi, kan, apa yang kita sandarkan kepada Nabi SAW. Nabi kata, Nabi buat kaza, Nabi buat kaza. Nabi kata kaza, Nabi kata kaza. Af'ali Rasulillah wa aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi para ulama hadis mereka mengira yang marfu' itu jelas sebagai as-sunnah. Jadi sunnah tu jamaknya sunan. Qala al-Kattani fi risalah al-mustatrafa wa minha kutubun tu'rafu bis-sunan. Di antara buku-buku dalam ataupun karya dalam lapangan hadis dikenali dengan panggilan as-sunan. Wa hiya fi istilahihim, dalam istilah mereka ialah al-kutubul murattabatu 'ala al-abwab al-fiqhiyyah min al-iman wat-taharati was-salati waz-zakati ila akhiriha wa laysa fiha syai'un min al-mawquf li'anna al-mawqufa la yusamma fi istilahihim sunnatan wa yusamma hadisan. Inilah yang dipetik daripada kitab Al-Kattani yang bernama Ar-Risalatul Mustatrafah, yang memuatkan maklumat tentang buku-buku yang dikarang dalam bidang hadis. Qultu, ini komentar daripada penulis kita. Dia kata,
yujad fi ba'd as-sunani ghairul ahadits al-marfu'ah. Memang terdapat dalam sebahagian dalam setengah-setengah buku sunan ini hadis-hadis yang tidak marfu', kan, lain daripada hadis marfu'. Tetapi lakinnahu qalilun jiddan bin nisbatil musannafati wal muwatta'at. Tapi dia agak kurang lah sebab kepada nanti yang kedua ni al-musannafat al-muwatta'at ini mungkin kita akan dapati kandungannya agak berbeza. Okey, sekejap sambung. Ta'rif sunan amsilatus sunan. Kutub sunan kathiratun jiddan. Famin ashhariha Adibah ada ke Adibah? Imaduddin. Hello? Ya Ustaz. Imaduddin ada? Tak ada. Okey. Izzatun Naqibah. Izzatu pun tak ada. Ustaz saya. Mana? Just. Okey. Izzatun Naqibah cuba baca ni. Ba. وكتب سنن كثيرة جدا أشهرها Famin? أشهرها Ha? Dia confidence sikit. Famin? أشهرها Ashharu ke ashhara? أشهرها Ashraf tolong bantu ni Izzatun ni. Macam mana nak baca ni? Apa tak? Macam tu tak?
Famin? Famin asyaraha. Ha? Famin asyaraha. Famin ashharoha? Kenapa baris atas? Ahmad Nur Hakim. Cuba, tolong. Ya, saya Ustaz. Hmm. Cuba baca daripada awal. Wa kutubus sunan. Wa kutubus sunan kasiratun jiddan. Mhm. Famin ashharuha. Famin ashharuha. Ah. Sebab apa kena baca ashharuha? Sedangkan ada min. Famin ashhariha. Okey. Kenapa baca ashhariha? Tak baca ashhur. Sebab depan dia ada harfun jar. Yelah, tak baca ashhuriha. Ashhar. Ke tak sedap baca ashhur? Sedap baca ashhar. Ustaz tak pasti Ustaz. Okey. Ashhar tu apa? Masyhur. Masyhur. Dia orang panggil apa tu? Fa'il apa? Fa'il isim ke apa? Isim. Anda tahu tak maksud dia? Binaan dia ni, ismu dia panggil apa? Isim tafdil. Tahu tak isim tafdil? Tak tahu Ustaz. Isim tafdil. Tak pernah belajar? Tak pernah belajar isim tafdil? Afdal. Itu maksud isim tafdil. Yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling panjang. Cuba buat. Yang paling besar apa? Ya Ustaz? Yang paling besar dalam bahasa Arab apa? Yang paling besar. Itu panggil isim tafdil. Akbar. Akbar, paling kecil. Anis Hazira, paling kecil. Anis ada tak? Ada Ustaz, ada. Ha. Aksara Ustaz. Asghar, Asghar. yang paling kecil. Asghar. Tak sama ke dia punya sirah dia? Akbar, asghar. Yang paling panjang? Paling panjang. Atwal. Atwal. Yang paling apa lagi? Yang paling baik? Yang baik. Ahsan. Ahsan. Afdal. Atyab. Banyak baik ni. Khairatul Hidayah. Saya Ustaz. Pernah dengar ke isim tafdil? Tak pernah Ustaz. Masya Allah. Mana tak pernah belajar ashhar, afdalu syai'in. Kalau mana dia merujuk kepada afdal lah. Jadi binaan dia kalau isim tafdil ni maksudnya binaan dia macam afdal. Afdal, akbar, ahsan, asghar, atwal, abyad, paling putih misalnya. Apa lagi?
Asyad, itu asyad tu. Paling apa paling tinggi, paling mahal. Mahal apa bahasa Arab Expensive. Expensive tu bahasa Inggeris kan? Aghla. Paling murah? Rakhis jiddan. Paling kalau isim tafdil je arkhas. Macam mana ni nak baca bahasa Arab dengan betul ni, nak baca kitab dengan betul ni, bila masa nak belajar ni? Bila masa nak boleh bukanlah nak kata nak mantap, tapi maksudnya paling tidak adalah nampak bau ataupun apa. Maknanya kita tu belajar. Gitu. Orang sebut tu tahulah, cuma tak berapa ingat. Okey, bila dah sebut tu ingat balik. Itu makna dia. Kan? Ya, janganlah kita sebut satu benda tak pernah dengar. Dah macam mana? Bila masa kita nak dapat ni? Kita punya sumber bahasa Arab. Pengajian kita bahasa Arab. Walaupun yang tadi peringkat diploma, kita di peringkat diploma kan? Kita diploma ke ijazah Diploma. Walaupun diploma lebih tinggi daripada SPM. Dan bagi Ana lebih tinggi daripada STP, STAM. Rasalah. Maksudnya orang dulu dia belajar sampai tahap SPM je. Lepas tu keluar mengajar, baca kitab. Dapat ke? Dapatlah juga. Tapi kita sekarang ni dah melangkau lebih daripada SPM dah. Lebih daripada STP, lebih daripada STAM dah. Masuk ke alam tahap diploma. Walaupun kita tak dapat semua, at least maksudnya benda-benda yang orang kata yang kasar-kasar tu dapatlah. Tahulah. Sebab apa Ana tekankan ni? Sebab takut kita terbaca ashhur. Ashhur tu perkataan daripada syahara juga. Daripada syahrun, ashhur tu jamak kepada syahrun. Maknanya dia bulan. Ashhur tu maksudnya bulan-bulan. Ashhurul hurum. Bulan-bulan haram. 12 ashhur. 8 ashhur. Ana duduk di sini dah 10 bulan. 10 ashhur. Dah berapa lama duduk sini? Baru 2 bulan. Syahrin. 3 ashhur. 4 ashhur. Di sini bukan ashhur, tapi di sini ashhar. Famin ashhariha maknanya isim tafdhil daripada syahara, masyhur. Yang paling tersohor. Yang paling tersohornya, okey. Siapa tadi? Izzatun Naqibah. Terus sambung baca. Pertama Sunan Abi Dawud, Sulaiman bin Ash'ath Al-Jashtani As-Sijistani. As-Sijistani. Itu nama dia tu. Abu Daud nama dia Sulaiman ibn al-Ash'ath As-Sijistani. Orang Sijistan. Dia lebih dikenali dengan panggilan Abu Daud. Abu Daud sahibus sunan. Nombor 2. Sunan Nasa'i. Baca dengan betul lah. Sunanun Nasa'i. Sunanun Nasa'i. Allati Tasmi
Ada Hmm. sikit. Jadi kita kena muhasabah balik ya. Semua pelajar-pelajar, bukan kepada Anis Aizatun Nakibah sahaja. Semualah yang ada dalam kelas ini kena muhasabah, kena tilik balik, renung semula ke dalam diri kita. Takat mana kemampuan kita dapat menguasai, memahami apabila kita baca teks-teks Arab ini. Ataupun maknanya kita sebenarnya bukan aku nak benda tu pun. Ya. Aku masuk diploma Aqsa ni sekadar nak itu je, batu loncatan je aku nak. Tak adalah sampai nak faham teks, nak boleh baca bahasa Arab, nak boleh bercakap Arab. Kalau itu, okey lah, tak nak kata apalah, no comment lah. Tapi kalau entah masuk ke Aqsa, memang nak menjadi seorang pelajar Islam, pelajar pengajian Islam, pelajar pengajian Islam, Madrasah Islamiah. Anda rasa daripada sekarang entah sepatutnya sudah boleh menguasai, sudah boleh faham, sudah boleh baca dengan betul dan boleh faham. Tidaklah baca saja, baca tanpa tahu baris atas, baris bawah, baris depan. Tahu makna itu satu hal lah. Tahu mana fa'il, mana maf'ul, mana fa'il ni fa'il apa, mana mubtada', mana khabar. Saya rasa kalau benda-benda tu entah tak ambil berat, saya rasa entah memang sangat jauh lah daripada keadaan yang sepatutnya. Kan? Mana sajalah nak buka tajuk ni, maudhu' ni. Sama ada entah suka, entah berkenan, entah tak berkenan, entah meluat, entah rasa benci. Terpulanglah, terserahlah. Tapi Ana memang Ana selalu sebutlah perkara yang seperti ini kepada pelajar-pelajar Madrasah Islamiah. Ya. Jadi kalau entah tak beri sedikit tumpuan kepada benda tu, apalah maknanya. Ya. So Ana sebut dalam, Ana tak tahu kelas ni ke kelas mana, tapi Ana pernah sebutlah. Belajar bahasa Arab, belajar pengajian Islam, tapi Ana tak tahu ke benda tentang apa, teks Arab ke, tentang nak baca hadis dengan betul ke, Ana tak kisah. Jadi samalah seperti orang belajar perubatan, tidak tahu apa pun, tidak tahu jarum macam nak cucuk orang, dia tak tahu. Ya. Macam mana nak cari orang darah, nak ambil darah, nak ambil darah orang macam mana. Dia tak tahu ubat jenis apa, ubat ni untuk apa. Dia saja je masuk. Ya. Tapi yang peliknya, kita dapati orang-orang yang belajar perubatan, dia tak akan jadi gitu. Dia akan jadi, memang boleh menguasai benda yang dia belajar tu. Dia boleh, dia dapat. Dan dia keluar, dia akan jadi seorang doktor yang boleh merawat pesakit. Tidak tahulah, takut ada juga sebahagian daripada mereka tu yang memang masuk tak tahu tentang perubatan. Dia tak baca buku perubatan pun dia tak tahu. Bahasa Inggeris pun dia tak tahu. Tapi Anda tak tahulah. Takut ada yang begitu. Tapi setakat yang kita tak pernah dengar lah, maksudnya yang keluar daripada perubatan tu, dia tak boleh baca buku perubatan yang dalam bahasa Inggeris tu. Kita tahulah buku-buku perubatan ni memang selalunya bahasa Inggeris lah. Mereka memang mereka memang orang kata betul-betul lumus, mereka memang
memang tak ada masa, mereka sentiasa dengan bahan bacaan, mereka sentiasa dengan. Jadi kita yang pengajar Islam ini terbalik, tinggal di belakang. Sebab mungkinlah kita rasa kita bukan bermain dengan nyawa orang, kan? Jadi itulah anda rasa balik semula tadi kepada kena muhasabah. Bila masa enta nak betulkan benda ni? Enta nak biar enta boleh faham. Dia kata kutubus sunani kathiratun jiddan. Buku sunnah ni banyak sangat. Famin ashhariha, yang paling masyhur daripada kalangan buku-buku sunnah ini, yang pertama Sunanu Abi Dawud. Memang kita akan baca Sunanu Abi, kita tak akan baca Sunan Abu Dawud. Kita tak baca gitu. Kalau ada orang baca gitu, maknanya nampak sangatlah dia akan ditertawakan, ataupun dia orang akan mengatakan bahawa dia ni memang tak belajar ni. Dia ni memang orang masyarakat awam. Dia mungkin bukan orang punya Islam. Ataupun dia orang perubatan tapi dia minat dengan ni buku-buku ni. Dia pun bacalah Sunan Abu Dawud. Tapi kalau orang pengajar Islam, dia akan baca Sunanu Abi Dawud idhafat. Kan? Abu Dawud punya sunan. Itu maksud idhafat. Idhafat tu ada makna milik. Ini sunan siapa? Sunan Abi Dawud. Sunanun Nasa'i allati tusamma bi al-mujtaba. Sunan Nasa'i yang dipanggil sebagai al-mujtaba. Kerana Abu Nasa'i dia ada dua sunan. Dia ada Sunanul Kubra lin Nasa'i dan dia ada satu lagi namanya al-mujtaba, as-sunanus sughra. Sunan yang namanya mujtaba inilah yang menjadi sunan sittah. Jadi pada dua sunan dia tu, Sunan Kubra, Sunan Sughra tu yang apa nama, yang masuk dalam senarai Sunan Sittah. Sunan Kubra tak. Sunan Sughra ini dikenali dengan Al-Mujtaba. Ambillah maklumat tu. Okey. Li Abi Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i. 303. Abu Dawud 275 meninggal ya. Tufia. Dia kena ada ta situ ya. Maksud dalam bracket tu, tahun tu maknanya tahun mati dia. Kita mengenali zaman ulama melalui tahun matinya. Jadi kita tahu, ulama kurun ketiga. Boleh kata semua ni kurun ketiga ni. Abu Dawud 275, Nasa'i 303. Okey, walaupun dah mencecah masuk kurun keempat, tapi kehidupan dia keseluruhannya pada kurun ketiga, kan? Maknanya masa umur dia berapa tahun? Misalnya dia mati umur 80 tahun. Maknanya masa umur dia 40 tahun, 50 tahun duduk kat mana? Duduk dekat kurun kedua. Kan? Sunan Ibni Majah. Sunanu Ibni Majah di Muhammad Ibni Yazid Ibni Majah Al-Qazwini. Qazwin. Sebab itulah setengah setengah orang, setengah buku dia simbolkan Ibnu Majah tu dengan qaf, merujuk kepada Al-Qazwini. Ada yang simbolkan dengan majd, mim ja, seperti Miftah Kunuz Sunnah dia guna majd. Adapun kitab Mu'jam Mufaharas li Al-Fadhil Hadis dia guna jah. Adapun sebahagian daripada buku-buku yang merujuk kepada Ibn Majah dia guna qaf. Dan kalau tak silap, buku Mu'jam Mufaharas li Al-Fadhil Hadis untuk jilid pertama Ibn Majah dia guna qaf, dia guna simbol qaf. Qaf itu bukan setengah buku, qaf itu merujuk kepada muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi sebab tu benda-benda ni kita kena tahu, ya. Kita kena tahu penggunaan ni. Maksudnya ada catatan lah. Okay, kalau buku ni macam buku Miftah Kunuz Sunnah tadi. Kalau Bukhari dia guna bukh. Kalau Muslim dia guna mus. Abu Daud dia guna bud. Orang lain tak guna tu. Orang lain guna Bukhari kha. Muslim mim. Tirmizi ta. Dia tir. Bud.
Bir. Maj. Ya? Nas. Nasai. Orang lain guna sin Nasai. Ada setengah buku guna nas Nasai, non sin. Jadi benda tu kena tahulah. Kena tahu. Ya? Sunan Asy-Syafi'i. Oh, Syafi'i kita pun ada sunan. Ya. Sunan Asy-Syafi'i. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i 204 meninggal. Dia adalah seorang ulama fiqh yang hebat, yang besar, tokoh, imam, kan salah seorang imam yang masyhur yang 4 tu, Syafi'i, Idris, Muhammad ibn Idris Syafi'i. Dalam waktu yang sama, dia juga seorang muhaddis. Kena ingat tu. Ya? Jadi orang yang minat fiqh, dia harus belajar hadis. Dia kena tahu hadis. Kerana Imam Syafi'i kita imam fiqh yang hebat, dan dalam masa yang sama dia ada riwayat. Ya, dia ada syekh-syekh dia sendiri. Demikianlah penama ulama-ulama kita Syafi'iyah, ya. Mereka tu kebanyakannya. Siapa contohnya? Imam Nawawi. Orang hebat, tokoh hebat dalam mazhab Syafi'i. Dia memang hebat dalam fiqh, dalam masa yang sama dia seorang hadis yang masyhur. Juga Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya? Okey. Sunan Al-Baihaqi. Sunan Al-Baihaqi li Abi Bakrin Ahmad ibn Al-Husain Al-Baihaqi. Sunan Ad-Daraqutni. Ad-Daraqutni. Itu cara baca dia. Ad-Daraqutni. Sunan Ad-Darimi. Ad-Darimi. Darimi ni setengah orang panggil Musnad Ad-Darimi. Walaupun namanya Musnad, tapi sifat buku dia bukan seperti Musnad. Ya, dia adalah sunan. Walaupun ada orang panggil Musnad, Musnad dengan makna, bukan Musnad dengan makna Musnad Ahmad itu. Hadis-hadisnya disusun di bawah nama-nama Musnad-Musnad sahabi, tidak. Tetapi Musnad dengan makna ianya diriwayat secara bersanad. Tapi dia adalah sunan. Ya. طيب وقد طبعت هذه السنن كلها والحمد لله وطبع أكثرها عدة طبعات. Ana nak tanya siapa ya? Muhammad Irfan. Mak Irfan ada? Kan nak cakap seorang daripada tadi. Halo? Ya Ustaz, ada Ustaz. Irfan ada? Irfan kerap tak masuk kelas ni. Irfan. Amiru ada Amiru? Amiru. Siapa je yang dia masuk ni sebenarnya? Akif ada Akif. Siapa je yang ada? Anik, Muhammad Anik.
Muhammad Daniel. Ada Ustaz. Okey. Muhammad Daniel, cuba baca yang tadi. Waqad tubi'at hadhihi sunan. وقد تبعت هذه السنن كلها والحمد لله وتبع أكثرها عدد طبعات. Maknanya apa? Nak cerita apa tu? Tahu Ustaz. Tak faham langsung? Ke memang anda tak faham lah nak tak tahu nak baca macam mana. Sama ada entah sengaja tunjuk entah tak suka subjek ni ataupun saja entah tunjuk entah tak suka. Ustaz Haizan kot dia mengajar, cara dia mengajar. Lalu entah tahu mungkin ada pakatan ke, jangan bagi respon pada ustaz pertanyaan. Kalau ustaz panggil nama, diam je, tak payah tu. Biarlah ustaz anggap dia tak hadir. Ataupun memang entah tak minat sebenarnya subjek ni. Jadi anak tak faham mana satu jawapan ni. Kalau kata tak faham kalimah ni, tak faham, anda tak nampak ada kalimah yang sukar. Qad tubi'at hadhihi sunan kulluha walhamdulillah wa tubi'a aktsaruha iddat tab'at. Simple je. Sunan ini, kitab-kitab sunan ini memang ada dicetak lah. Kalau anda nak beli buku ni, ada dijual di maktabah, ada. Publish, maknanya publish. Tubi'at. Dan malah kebanyakan daripada sunan ni dicetak, dipublish beberapa kali, diulang cetak beberapa kali lah maksudnya. Aktsaruha iddat tab'at. Jadi kalau kata nak cari sunan Syafi'i ni mudah ke? Ada ke? Ada, dicetak, memang ada orang cetak. Dia masalahnya apa? Masalahnya kebanyakan buku-buku ulama-ulama kita ni, ialah maklumlah dah berapa tahun jarak beza di antara kita dengan zaman kita dengan zaman mereka. Kita kurung ke-15, mereka kurung ke-2, kurung ke-3. Kan, kurung ke-3. Maknanya perbezaan dia adalah lebih daripada 10 kurun. 10 kurun maknanya 1000 tahun. Betul? Kalau 10 kurun tu maksudnya 1000 tahun. 1000 tahun Syekh, beza kita. Jadi mudah ke nak dapatkan buku-buku dia orang ni? Ada, mudah. Dicetak. Buku-buku ni dicetak. Maksudnya ada ulama yang usahakan supaya buku-buku mereka ni yang asalnya dihasilkan melalui tulisan tangan, yang kita panggil makhtut, kan, makhtutat, yang berada di merata ceruk dunia ni, ada dekat Mesir, ada di Iraq, ada di Basrah, ada di Syam, Syria, ada di Palestin, ada di Madinah, ada di Mekah, ada di Yaman, malah ada di Turki, ada di Amerika, ada di UK, ada dekat museum di London contohnya. Kitab-kitab manuskrip asal tulisan tangan ulama kita yang dulunya mereka kutip di negara-negara umat Islam ketika mereka masuk menjajah dulu, ataupun adalah mereka beli dengan harga 10 sen je untuk satu selonggok kitab itu, yang sekarang ni mereka kalau kita nak dapatkan balik semula buku tu, manuskrip tu, bukan manuskrip asal, dia mungkin dia fotokopi ataupun dia pindahkan jadi duduk letak dalam microfilm ke misalnya,
Lepas tu dia orang jual kepada kita berjuta-juta pula kita nak beli. Kan? Tapi walau apa sekalipun, ulama-ulama kita sehingga ke hari ini, mereka sentiasa ada usaha untuk mencetak. Jadi mereka kaji, mereka baca, mereka bandingkan dengan beberapa naskah. Maksudnya mereka tengok yang buku yang sama di Maktabah Azhariyah contohnya. Mereka dapatkan buku tu, naskah tu, mereka bandingkan dengan naskah yang kedua ada di Iraq. Mungkin ada satu naskah lagi di Turki, di Hagia Sophia misalnya. Mereka ambil, mereka pun buat bacaan, mereka teliti. Itu kita panggil tahqiq. Tahqiq. Ada ulama yang buat minat dengan tahqiq ni. Dibaca. Ada tulisan-tulisan yang tak boleh dibaca, tak boleh faham. Ataupun tulisan yang rosak misalnya, musnah akibat daripada lama sangat duduk dalam museum. Lepas tu yang di sini misalnya muka surat 10 tak boleh baca, berlubang. Jadi dibantu oleh naskah yang kita ambil daripada Turki. Oh ini maksud dia. Jadi tu dibuat bandingan, ditulis balik, lalu dicetak. Mana-mana hadis mungkin dibuat tahqiq kepada hadis, dibuat takhrij. Jadi antara faedah kita belajar takhrij ni nanti ialah bila kita berminat untuk tahqiq kitab-kitab kuning contohnya. Kitab Melayu kita ni yang hadis-hadis yang disebut secara gitu je. Dia sebut qala Rasulullah, bersabda Rasulullah. Dia tak sebut siapa riwayat. Jadi kita yang pernah belajar takhrij ini, mungkin kita lah yang tukang takhrij. Okey, jadi kalau ada orang yang nak tahqiq buku tu, nak cetak buku kuning tu kepada buku yang maknanya boleh boleh dibaca oleh orang ramai, maka antara perkara yang kita perlu ada dalam tahqiq itu ialah takhrij hadis. Untuk menjamin hadis itu sahih ke tak sahih ke. Okey. Jadi itulah antaranya. Jadi apa nak sebut tadi tu? Dicetak. Maksudnya itulah diterbitkan dalam bentuk buku yang kita baca hari ini tu. Yang asalnya memang tulisan tangan, kertasnya Masya Allah, tulisannya Masya Allah. Kalau dakwat dia pun masih merah lagi, masih kalau kena air sikit masih hidup masuk dakwat tu. Lepas tu dicetak. Malah sebahagiannya dicetak ulang-ulang kali dah cetak. Cetakan ke-10. Ya. Wa minal munasib atau minal munasab an asrida asma' kutubi ba'di hadhihi sunan. Kama fa'altu fi sardi asma'i kutubi wa mawdu'at ba'dil jawami'. Sebagaimana itu dekat jawami' kan kita tunjuk sebahagian daripada isi kandung. Kan? Kandungan apa yang ada, tajuk-tajuk apa yang ada dalam kitab jami'. Jadi elok rasanya kita tunjuk di sini sedikit di sini kandungan tajuk-tajuk ataupun bab-bab yang terdapat dalam sunan. Nak tengok sama ada kandungan itu merangkumi semua bab ataupun yang dikatakan sebagai kebanyakan bab tadi ni. Okey. Kemudian inilah dia Asma' al-Kutub fi Sunan Abi Dawud. Okey. Asma' Kutub. Nampak ya, boleh nampak ya. Nombor 1 kalau Abi Dawud lah. Dimulai dengan kitab Tahara, kemudian as-salah, kemudian salatul istisqa, salatul safar. Jadi salat dulu. Tatawwu, syahrul Ramadan, kitabus sujud, al-witr, az-zakah, al-luqatah, al-manasik. Al-luqatah mana apa ya? Apa tahu al-luqatah mana apa? Tak apalah. Tak Ustaz.
Ana harap Ana tak bercakap seorang diri lah Ada pendengar lah walaupun tak tahu sama ada keberadaan mereka itu seperti seorang penuntut ilmu ataupun sebaliknya, wallahualam lah. Tapi tak apalah, kita teruskan lah maksudnya harap-harapnya adalah yang lebih manfaat. Okey, selain daripada itu, kitabul manasik, an-nikah, at-talaq, as-sawm, al-jihad, ijabul adahi, al-wasaya, al-faraid, al-kharaj, al-janaiz. Nampak tu kitab-kitab tajuk-tajuk fiqh, tajuk-tajuk fiqh. Al-janazah, al-aiman, itu nazar, buyu, aqdiyah, al-ilm, al-ashribah, al-at'imah, al-tib, al-ataq, al-huruf wal-qira'at, ada juga huruf wal-qira'at, al-hammam, al-libas, al-tarajjul, al-khatim, al-fitan, mengenai al-mahdi pun ada, al-malahim, al-hudud, al-diyat, al-sunnah, al-adab. 40 bab ataupun 40 kitab lah, kitab tajuk besar kitab. Di bawah kitab-kitab ini banyaklah bab-bab dia. Bawah kitab Tib ini ada banyak bab lah. Nanti kita boleh tengok sendiri kandungan tajuk-tajuk yang termuat di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Itu maknanya mewakili lah isi kandungan Sunan Abi Dawud ini mewakili sunan-sunan lain. Okey, kita pergi kepada kitab ataupun jenis kitab yang kedua yang dalam kategori 2, iaitu al-musannafat allati jama'at atau syamalat mawdu'atuha wa abwabuha aktsara abwabiddin. Aktsara, kebanyakan, majoritinya adalah. Iaitu yang kedua, kitab yang bernama Al-Musannaf. Musannaf Ibn Abdul Razak, Musannaf Ibn Abi Shaybah, bagi contoh. Okey, apa pula jenis ataupun sifat ataupun bentuk buku yang bernama Musannaf? Sama ke dengan Sunan ke lain? Beza. Okey. Ta'rif Al-Musannaf. Al-Musannafu fi istilahil muhaddisin huwa al-kitabul murattabu 'ala al-abwab al-fiqhiyah. Dalam istilah muhaddisin, al-musannaf ialah kitab hadis yang hadis-hadisnya disusun kalau gitu sama macam sunan. Kan? Dari segi susunannya sama macam sunan. Cuma tadi sunan yashtamilu 'ala al-ahadits al-marfu'ah faqat wa laysa fihi syai'un min al-mawquf wal maqtu'. Tadi kan? Tapi yang ini al-mushtamal 'ala al-ahadits al-marfu'ah wal mawqufah wal maqtu'ah. Ai fihi al-ahadits an-nabawiyyah wa aqwalus sahabah wa fatawa at-tabi'in wa fatawa atba'it tabi'in ahyan. Jadi dalam buku musannaf ini ada hadis-hadis Nabi yang marfu', ada kata-kata sahabat yang itu hadis-hadis mauquf, ada kata-kata ataupun fatwa para tabi'in iaitu yang kita panggil hadis maqtu'. Dan malah ada sebahagiannya mempunyai fatwa atba'it tabi'in, generasi selepas tabi'in. Okey, jadi sikit sebanyak kita boleh fahamlah beza antara sunan dengan musannaf. Bila kita baca ta'rif ni kita boleh terus automatik kita boleh fahamlah. Sunan ini hanya mengandungi dari segi susunan sama alal abwab al-fiqhiyah, cuma kandungan hadis itu kalau sunan hanya memuatkan hadis-hadis marfu', tak ada hadis-hadis mauquf di maqtu', tetapi dalam musannaf ada hadis mauquf, ada hadis maqtu', ada hadis marfu'. Campur aduklah. Yang tak payah baca. Okey, wa ma 'ada hadha al-fariq fa inna al-musannaf wa sunan mutasyabihan kullu tasyabuh. Okey, contoh musannaf yang kita boleh, kalau nak tahu lebih lanjut boleh search lah, boleh Google Al-Musannaf Ibn Abi Shaybah kita panggil. Musannaf Ibn Abi Shaybah. Ringkasnya gitulah. Musannaf Ibn Abi Shaybah.
Dia nama dia yang lengkapnya Abu Bakrin Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shaybah Al-Kufi 235. Turun ketiga juga. Al-Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Abdul Razzaq, Musannafu Abdul Razzaq. Ataupun Al-Musannaf li Abi Bakar Abdul Razzaq ibn Hammam As-Sana'ani 211. Turun ketiga. Al-Musannaf li Baqi bin Makhlad Al-Qurtubi, Musnad Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad. Itu bacaan dia, ya. 276. Musannaf Abi Sufyan Al-Kufi, Waqi' bin Al-Jarrah. Abi Sufyan Waqi' ibn Al-Jarrah 197. Waqi' guru Imam Syafi'i itu, ya. Musannaf Abi Salamah Hammad ibn Salamah Al-Basri. Musannaf Hammad ibn Salamah. Hammad bin Salamah 167. Inilah antara buku-buku yang masyhur dengan nama Musannaf. Dan jenis yang ketiga yang berada dalam kategori kedua iaitu hadis-hadis karya yang memuatkan kebanyakan tajuk-tajuk agama, iaitu buku yang bernama Muwatta'at. Al-Muwatta'at jam'u muwatta' wal muwatta' lughatan al-musahhal al-muhayya'. Qala fil qamus wata' wa wata'ahu hayya'ahu wa dammathahu wa sahhalahu. Itu makna muwatta'. Wa wata'a hayya'ahu, maknanya disediakan, dipermudahkan, disusun, diaturkan, itu maksudnya memang disediakan, salahnya disediakan untuk memudahkan. Daripada situ datangnya muwatta', maknanya sebuah buku yang menyediakan hadis-hadis yang untuk memudahkan pembaca melihat hadis, ya. Rajulun muwatta'ul aknaf kamu'azzam, muwatta' kamu'azzam, sahlun damithun karimun mityafun. Seorang lelaki seorang yang bagus, seorang yang tak adalah ni, dia macam relax, mulia, baik, bagus, mityaf. Rajulun muwatta'ul aknaf. Maksudnya aknaf ni bahu, ya, bahu. Maksudnya bahunya macam apa, tunduk gitu. Wal muwatta'u fi istilahil muhaddisin, tapi dari segi istilah muhaddisin, bila satu buku tu dipanggil muwatta', ia bermakna apa? Bermakna al-kitabul murattab 'ala al-abwab al-fiqhiyah, sama seperti musannaf, sama seperti sunan, sama seperti sahih al-jami', kan? Wa yashtamilu 'ala al-ahadits al-marfu'ah wal mawqufah wal maqtu'ah, sama sebiji seperti musannaf. Muwatta' sama macam musannaf. Susunan ke abwab dan kandungannya mengandungi marfu', mawquf, maqtu', kan? Kal musannaf tamaman, sebiji. Wa in ikhtalafat at-tasmiyah, yang beza hanyalah beza nama je. Panggil muwatta', yang itu dipanggil musannaf, padahal dari segi hakikat, realiti buku tu memang sama je, tak ada beza. Okey, kenapa dipanggil muwatta'? Sebab fi tasmiyati hadha an-naw' min al-mu'allafat al-hadithiyah bil muwatta' anna mu'allifahu, sebab apa dipanggil muwatta'? Sebabnya pengarang dia wata'ahu linnas, sediakan, letakkan untuk dibaca, untuk orang baca.
Jadi susun hadis, susun letak situ semua hadis untuk dibaca. Ai sahhalahu wa hayya'ahu lahu. Untuk memudahkan. Jadi senang panggil muwatta' lah. Okay. Ada pandangan yang kedua kata inna sababa fi tasmiyati Malik kitabahu. Okey. Ada pandangan mengatakan bahawa Imam Malik sebab apa dipanggil dibagi nama kitab hadis dia tu dengan muwatta'. Ya, kitab hadis Imam Malik ni Imam Daril Hijrah kita panggil ya. Orang panggil Imam Daril Hijrah. Imam kepada negara Madinah. Imam negara Madinah yang dia nak highlightnya ialah kalau zaman Nabi, Nabi lah Imam Daril Hijrah dan manakala semasa zaman Malik, Malik lah imam. Maksudnya orang yang hebat lah, tokoh orang Madinah zaman Malik lah. Kan? Tokoh sebagaimana tokoh orang hebat zaman Nabi dulu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu maksudnya ketokohan dari segi kewibawaan dari segi ilmu dia lah. Okey. Jadi Imam Malik ni dia hasilkan buku satu kitab hadis lah, dan hadis-hadisnya disusun di bawah tajuk-tajuk fiqh. Tajuk kaza bawa hadis kaza, tajuk kaza bawa hadis kaza. Ya. Okey, dia dipanggil muwatta sebagaimana maruya anhu annahu qala. Ada satu riwayat lah yang menceritakan bahawa Imam Malik pernah mengatakan aradtu kitabi hadha ala 70 faqihan min fuqaha'il Madinah. Aku tunjuk karangan ini, karya ini kepada 70 ulama faqih, ulama fiqh. Daripada ulama-ulama yang ada di Madinah lah. Fakulluhum wata'ani alaihi. Wata'ani nombor 2 nota kaki di bawah tu ai wafaqani alaihi. Wata'a ni maknanya mengiyakan. Gitu. Kalau kita tunduk kita apa panggil? Apa ni? Kalau gini eleng kepala. Kalau gini apa? Mengangguk. Mengangguk. Kalau kita angguk itu maknanya apa? Maknanya kita setuju. Okey. Kan? Jadi masing-masing semua mengangguk. Maksudnya wafaqani alaihi. Wata'ani maknanya wata'ani. Maknanya masing-masing macam bersetuju. Bagus. Fakulluhum wata'ani alaihi. Fasammaituhu. Daripada situlah aku panggil dia muwatta'. Senang panggil muwatta' lah. Bila dah masing-masing wata'at senang panggil muwatta' senang. Jadi itu rahsia lah kenapa Imam Malik namakan buku dia tu sebagai muwatta'. Amsilah. Buku-buku yang bernama muwatta' ni selain daripada muwatta' Malik ada muwatta' Imam Malik bin Anas al-Madani, muwatta' ibni Abi Dhi'b Muhammad ibn Abdul Rahman al-Madani, al-muwatta' li Abi Muhammad ibn Abdullah Muhammad al-Mirwazi al-ma'ruf bi Abdan 293. Ini kurun yang lebih awal lah. Buku muwatta' ni sebenarnya dihasilkan oleh orang yang ulama-ulama sebelum kurun ketiga. Malik kurun kedua, Ibnu Abi Dhi'b al-Madani ni kurun kedua, Abdan kurun ketiga. Kemudian al-mustakhrajat al-muwatta' boleh kita faham macam seperti mustakhraj ala sahih lah. Di istikhraj ada seorang tu dia ambil, dia baca contohnya buku Muwatta' Imam Malik, dia tarik keluar hadis-hadis yang dia juga ada riwayat hadis tu dan dia susun hadis-hadis tu sebagaimana susunan Muwatta' as-Sahih.
Okey, Hana nak terus kepada sebab kita dah tak ada masa dah. Terus kepada Al-Qismus Salis. Mungkin minggu depan ini kita cuba sedikitlah melihat kepada tarik yang kelima ni. Mungkin kita tak baca tarik kelima, kita ganti tarik kelima ni dengan tarik kelima ni. Cuba tengok ya, tarik kelima ni at-takhrij an tariq an-nazar fi halil hadis matnan wa sanadan. Dengan cara kita merenung tengok hadis tu, tengok ada tak sifat-sifat yang agak menarik perhatian kita. Tengok misalnya, hadis ni daripada Hasan Basri, qala Rasulullah. Kalau gitu mursal. Kalau mursal, jom kita buka hadis buku-buku hadis mursal untuk kita takhrijkan hadis ni daripadanya. Itu maksud dia antarik nazar fi halil hadis. Jadi kita tak nak baca yang ini, kita ganti dengan at-takhrij antarik ma'rifat apa nama ni, aplikasi komputer lah, menggunakan al-hasub, isti'mal al-hasub, ya. Menggunakan komputer ataupun menggunakan internet ataupun menggunakan aplikasi pencarian hadis. Okey. Jadi yang kita sebut hari tu, di peringkat awal hari tu, kita kata kita nak guna satu apa nama panggil Sallallahu Muhammad, aplikasi lah ya, aplikasi Maktabah Syamilah, Al-Maktabatus Syamilah. Jadi siapa-siapa yang mungkin sudah ada maklumat tentang Maktabah Syamilah ni, yang mungkin dah boleh apa nama, dia dah install program tu dalam apa nama laptop dia, lagi memudahkan lah. Ataupun kita boleh, sebabnya dia punya ni besar berapa, dan dia punya edisi pun dah berapa belas edisi ke berapa belas, tak tahu lah. Memang ratus-ratus ribu lah, ratus-ratus ribu buku. Bukan hadis sahaja, semua jenis buku. Jadi kita boleh guna aplikasi tu untuk mencari maklumat tentang kitab, tentang kandungan, tentang apa sajalah mengenai pengajian Islam. Orang fiqh pun guna Maktabah Syamilah, orang Usuluddin pun guna Maktabah Syamilah untuk mencari bahan mengenai Usuluddin. Maknanya siapa-siapa saja boleh guna Maktabah Syamilah. Apatah lagi kalau kita orang hadis ni nak cari apa nama rujukan, nak cari sumber, nak cari kitab tentang keberadaan hadis yang kita cari itu di dalamnya. Okey. Qismus Salis. Kita minum dulu. Cukup air.
Okey. Sambung ya. Boleh sambung. Boleh Boleh. Ustaz. Okey, bahagian ketiga yang terakhir. Kategori buku hadis. Buku hadis yang maksudnya yang memaparkan hadis ataupun menyusun hadis di bawah tajuk-tajuk fiqh lah. Ini tajuk-tajuk, di bawah bab-bab fiqh. Berdasarkan kepada tajuk topik hadis. Gitu. Yang ketiga ni, kategori yang ketiga ni musannafat mustamila alal ahadisil muta'alliqa fi janib min jawanib. Satu sudut saja. Sudut-sudut tertentu. Kalau tadi mengenai semua topik ada dalam tu, yang pertama. Yang kedua, majoriti adalah walaupun tidak semua, yang kedua. Yang ketiga ni tentang tajuk-tajuk tertentu, sudut-sudut tertentu. Mungkin ada 2-3 tajuk ataupun maksudnya yang berkait dengan ni ada insyaAllah. Ataupun memang dibuat tajuk khusus. Hadis-hadis mengenai solat. Kitabus solat. Contoh satu je. Tapi dirangkum di dalam tu, dicari mana-mana hadis yang berkait dengan solat, dibawa dalam tu. Jadi maknanya kalau gitu, katalah kebetulan hadis yang kita nak cari tu memang ada kaitan dengan solat, why not kita pergi dulu cari buku yang seperti ini supaya dia lebih terjamin. Kita mesti dapat, rasanya mesti ada lah. Contohnya kita boleh buat tanggapan begitu ya. Bila buku tu tebal tu, Kitabus Salah oleh Fulan bin Fulan, maknanya kita rasa mesti ada hadis yang kita nak cari, rasa memang ada lah dalam ni ya. Sebab buku dalam kitab-kitab lain, Kitabus Salah maknanya sebahagian kecil je, satu juzuk daripada tu kan. Yang ada dalam kitab besar, Kitabus Salah tu macam Sahih Bukhari. Kitabus Salah Sahih Bukhari, mana dia mewakili satu juzuk kecil. Ini dibuat satu kitab besar, Kitabus Salah. Jilidnya 500 muka surat contohnya. Takkanlah tak ada hadis kita ni. Jadi sebab itulah maknanya kalau hadis kita tu berkait dengan buku-buku yang seperti itu, maka kita rasa dia lebih menjamin lah bila kita cari hadis kita ada dalam tu. Juga misalnya ada orang tulis tentang Kitabus Saum, mengenai puasa je, tak ada mengenai lain. Jadi kalau hadis yang kita cari tu kebetulannya ada kaitan dengan puasa, why not kita dapatkan buku ni dulu sebelum kita pergi kepada buku-buku lain. Itu maksud dia. Okey, jadi kalau sebahagian ataupun satu sudut daripada sudut-sudut agama, banyaklah. Kita boleh sebut di sini yang asyharaha kutubul ajza. Satu, kutubu at-targhib wa at-tarhib, az-zuhud, tentang zuhud wal fadail, tentang adab, tentang akhlak. Dia sekalian. Dia maksudnya duduk dalam baku yang samalah, tentang zuhud, tentang fadilat, tentang adab, tentang akhlak. Duduk dalam satu bakul. Lepas tu hadis-hadis hukum. Kita ahkam je, hadis ahkam. Misalnya. Ataupun maudu'at khassah. Macam tadilah, mengenai hadis-hadis berkait dengan ikhlas. Dengan asma' wa sifat je. Kitab Zammil Kalam je. Kitabul Fitan wal Malahim je. Dan yang keenam, kitab Funun Ukhra. Kitab Funun Ukhra ni maknanya lapangan yang lain, bukan selain daripada lapangan hadis. Funun Ukhra ni maksudnya bidang selain daripada hadis. Apa kaitannya bukan bidang hadis, selain daripada hadis? Seperti bidang tafsir, seperti bidang sejarah. Tapi dalam tu banyaklah hadis-hadis mengenai tafsir. Hadis-hadis mengenai sejarah. Kan cerita sejarah ni banyak hadis. Cerita tafsir ni kan berkait dengan hadis. Jadi nak tafsir hadis
Nak tafsir hadis pula. Nak tafsir ayat surah Kahfi contohnya. Jadi banyaklah cerita-cerita tentang Ashabul Kahfi ni, banyak riwayat ni kaza, riwayat ni kaza tentang Zulkarnain. Bawa riwayat kaza. Kan? Siapa sebenarnya Zulkarnain ni? Tu ke orang daripada Rom? Memang satu. Zulkarnain Iskandar, Alexander the Great tu ke ataupun yang mana? Jadi ada riwayat. Yang ini bukan, yang itu zaman gila, yang itu zaman sebelum Nabi Isa, 300 tahun sebelum Nabi Isa. Yang ini, yang cerita dalam Quran ini ialah Iskandar, Zulkarnain yang dikatakan rajulun tawaf bersama dengan Nabi Ibrahim tu. Jadi ada riwayat. Riwayat ni rupanya terkeliru. Jadi walaupun tajuknya kitabnya bidangnya bidang tafsir, tapi maknanya kalau hadis kita tu mengenai tafsir tu, silalah cari dalam buku ni, senang. Misalnya kitab tafsir hadis yang berkait dengan hadis-hadis ataupun hadis-hadis yang berkait dengan tafsir, kan? Tak fiqh tapi dalamnya penuh dengan hadis, boleh juga. Itu funun ukhra. Okey, jadi secara kasarnya kita dah dapatlah view-nya daripada atas tu, nampaklah apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kategori ketiga ini. Kalau juzuk misalnya, juzuk ni mahwal juzuk al-ajza, jamak juzuk wal juzuk al-hadisi fi istilah al-hadisi, yakni kitaban saghiran yashtamil ala ahadi amrayn. Kitab kalau namanya juzuk, sebab ada nama kitab dia juzuk kaza, juz'u ma rawahu Abu Hanifah anis sahabah. Jadi sebahagian secebis riwayat Abu Hurairah daripada sahabat. Jadi kebetulan misal kata hadis yang kita nak cari itu memang hadis ada ni Abu Hurairah. Abu Hanifah ni. Jadi kenapa tak kita terlebih dahulu tengok dalam buku ni? Mana tahu kok ada. Okey, jamul ahadits marwiyah an wahid min as-sahabah atau man ba'dahum, ataupun wa imma jamul ahadits muta'alliqah bi mawdu' wahid. Jadi himpunan hadis riwayat Abu Hanifah daripada sahabat, tak kira tajuk apa, ataupun yang kedua tentang tajuk-tajuk tertentu. Tajuk tertentu. Seperti juz'u raf'il yadain fi salah. Secebis hadis-hadis mengenai raf'il yadain fi salah. Oleh Al-Bukhari. Bukhari memang ada juzuk tu. Juz'u qira'ah khalfal imam. Juga oleh Al-Bukhari. Jadi kalau hadis tu yang kita cari tu misalnya ada kaitan, cubalah. Jadi itu juzuk. Juzuk je, satu juzuk kecil, ya. Mengenai itu je. Tak ada mengenai lain. Mata تبحث أو متى يبحث فيه ترجع للجزء وتبحث فيه إذا كنت تريد حديثا مرويا من طريق صحابي ما أو من طريق أحد المشاهير الرواة ممن يجمع حديثه، أو إذا كنت تريد حديثا يتعلق بموضوع الجزء الذي بين يديك. Kalau kita nak cari hadis yang memang hadis tu kebetulannya berkait dengan raf'al yadain fi salah, cari dalam hadis Bukhari, dalam buku Bukhari yang dinamakan Juz'u Raf'al Yadain fi Salah. Mana tahu kok ada hadis tu. Antaranya at-targhib wa tarhib, secara mudahnya boleh kita terjemah